Salam sejahtera semua. Saya Dr. Mohad Rizal. Pernahkah Anda terfikir bahwa peti sejuk di rumah yang kita percayai mungkin sedang merosakkan kesehatan kita secara senyap setiap hari? Kedengarannya mustahil, bukan? Tetapi pada hakikatnya, terdapat 9 jenis makanan yang dekat dengan kita yang masih disimpan sejuk dengan cara yang salah oleh sebilangan besar warga emas tanpa mereka menyadari betapa buruknya kesan kedinginan itu. Ia bukan sekadar soal rasa atau tekstur, tetapi tentang perubahan kimia yang berbahaya, kehilangan nutrien, dan pertumbuhan bakteria yang dirangsang oleh suhu rendah. Dan inilah perkara yang paling mengejutkan. Lebih 99% individu berusia, lebih 60 tahun, masih menyimpan makanan-makanan ini di dalam peti sejuk setiap hari. Kesannya tidak terhenti di usus sahaja, tetapi boleh merebak ke jantung dan juga otak. Ramai pakar pemakanan sudah mula membuat pemerhatian bahwa obsesi masyarakat modern terhadap penggunaan peti sejuk mungkin menjadi salah satu pungke peningkatan penyakit kronik secara senyap. Hari ini, saya akan membawa Anda semua untuk mendedahkan kebenaran saintifik yang ramai tidak pernah tahu. Dalam klip ini, kita akan mengenali 9 jenis makanan yang sama sekali tidak patut disejukkan, beserta cara penyimpanan yang betul dan mudah difahami. Tunggu sehingga Anda sampai ke nomor 2 ya, saya jamin ia akan membuatkan Anda agak terkejut. Semua maklumat yang dinyatakan dalam klip ini disokong oleh penyelidikan yang telah disemak oleh pakar dengan sumber rujukan tersedia dalam ruangan keterangan di bawah klip. Jika Anda perasan ada makanan tertentu yang berubah rasa atau teksturnya selepas disimpan di dalam peti sejuk, coba kongsikan di ruangan komen. Nyatakan negeri, umur, atau pengalaman pribadi Anda. Pasukan kami sentiasa membalas setiap message dengan nasihat yang khusus. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan klip hari ini bermanfaat, sila type nomor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itulah sokongan paling mesra untuk pasukan kami. Dan jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikannya kepada orang yang Anda sayangi. Nomor 9, ubi kentang. Mungkin kedengaran sukar dipercayai, bukan? Tetapi ubi kentang yang Anda simpan di dalam peti sejuk mungkin sedang berubah menjadi perangkap yang menyembunyikan racun secara senyap tanpa Anda sadari. Ramai yang berpikir bahwa menyejukkannya akan membantu mengekalkan kesegaran makanan lebih lama, tetapi bagi ubi kentang, pemahaman ini mungkin akan memudaratkan kesehatan kita tanpa dijangka. Apa yang berlaku ialah kanji di dalam ubi kentang, apabila terdedah kepada suhu sejuk di dalam peti sejuk, akan berubah menjadi gula melalui proses yang dipanggil pemanisan sejuk. Pada mulanya, ia mungkin tidak kedengaran begitu buruk. Tetapi apabila Anda menggoreng atau membakar ubi kentang itu pada suhu tinggi, gula ini akan bertindak balas dengan asid amino dan membentuk akrilamida, sejenis bahan yang disyaki sebagai karsinogen kepada manusia menurut klasifikasi Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa. Bahan ini sering ditemui dalam makanan berkanji yang dipanaskan pada suhu tinggi seperti kentang goreng, kerepek ubi kentang, atau roti bakar garing. Kajian dari University Idaho di Amerika Syarikat juga mengesahkan bahwa ubi kentang yang disejukkan selama 2 minggu sahaja mempunyai paras gula 3 kali ganda lebih tinggi berbanding yang disimpan pada suhu bilik. Apa yang lebih mengejutkan, tidak kira apapun jenisnya, hasilnya tetap sama. Ini bermakna tiada satu pun jenis ubi kentang yang terkecuali daripada kesan ini. Bukan sahaja soal bahan kimia, kesejukan juga merosakkan struktur sel di dalam ubi kentang. Ini menyebabkan apabila Anda merebus, melenyek, atau membakarnya, teksturnya menjadi berbutir dan kasar, serta mempunyai rasa manis yang aneh, yang merosakkan keenakan hidangan kentang lenyek atau kentang bakar Anda tanpa disedari. Perkara ini bukan sekadar soal rasa, tetapi ia mungkin menunjukkan tindak balas kimia dalaman yang tidak kita ingini. Jadi, bagaimanakah kita patut menyimpan ubi kentang dengan selamat? Jawabannya ialah simpan di tempat yang sejuk tetapi tidak dingin, seperti di dalam store, di bawah tangga, atau walaupun di dalam kotak kertas di dalam almari. Suhu yang paling sesuai adalah sekitar 7 darjah Celcius. Yang penting, ia mestilah tempat yang gelap kerana cahaya akan merangsang ubi kentang untuk menghasilkan solanin yang menyebabkan ubi menjadi hijau dan beracun kepada sistem saraf. Gejalanya
termasuk loya, sakit kepala, atau dalam kes yang teruk, muntah, gunakan beg kertas atau bakul yang berlubang untuk menyimpannya. Jangan sekali-kali gunakan beg plastik kerana ia akan memerangkap kelembapan, menyebabkan ia mudah busuk atau berkulat. Dan ini petua yang jarang orang tahu. Jangan simpan ubi kentang berdekatan dengan bawang besar. Kedua-dua bahan ini mengeluarkan gas yang mempersepatkan proses pembusukan antara satu sama lain. Letakkannya berjauhan, sekurang-kurangnya 1 meter untuk memanjangkan hayat kedua-duanya. Jika disimpan dengan cara yang betul, ubi kentang boleh bertahan sehingga 3 bulan tanpa merosot kualitinya. Tetapi jika dimasukkan ke dalam peti sejuk, ia mungkin rosak dalam masa 2 minggu sahaja. Ini bukan sahaja satu pembaziran, tetapi juga mungkin satu risiko kepada kesehatan yang tidak perlu. Nombor 8. Roti. Satu hakikat yang akan mengejutkan semua orang. Ramai yang percaya bahwa menyimpan roti di dalam peti sejuk akan membantunya tahan lebih lama, tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Peti sejuk mungkin menjadi pungkar roti Anda rosak lebih cepat tanpa Anda sedari. Di sebalik perkara ini adalah satu fenomena saintifik yang dipanggil retrogradasi kanji, yaitu satu proses di mana molekul kanji di dalam roti mula berkumpul semula dengan lebih padat dan menyingkirkan air dari isinya. Ini menyebabkan roti menjadi keras dan kering lebih cepat daripada biasa. Semakin rendah suhunya, semakin cepat proses ini berlaku. Menurut kajian oleh Institut Teknologi Makanan Amerika Syarikat, roti yang disimpan di dalam peti sejuk menjadi keras dan rapuh 10 kali lebih cepat berbanding roti yang disimpan pada suhu bilik berdasarkan pengukuran kepadatan isi roti dalam tempoh yang sama. Roti yang disejukkan mula mengeras dalam 3 hari, manakala roti yang diletakkan di luar masih lembut sehingga seminggu penuh. Apa yang tidak kurang mengejutkan ialah aroma roti segar yang kita kenali datangnya daripada sebatian organik meruap yang sangat sensitif terhadap kesejukan. Apabila disejukkan di dalam peti sejuk, sebatian ini akan terurai dengan cepat, menyebabkan aroma dan rasa roti hilang sehingga ramai yang merasakan roti sejuk rasanya seperti cardboard. Dan itu bukan sekedar perasaan, tetapi ia adalah kesan kimia yang sebenar. Jadi, bagaimanakah kita sepatutnya menyimpan roti? Cara terbaik adalah dengan menyimpannya di dalam bekas roti atau beg kertas yang diletakkan pada suhu bilik. Bilik bekas yang mempunyai sedikit pengudaraan untuk mengelakkan kulat, tetapi masih dapat mengekalkan kelembapan agar isi roti tidak cepat mengeras. Jika Anda tahu Anda tidak akan menghabiskannya dalam masa seminggu, jalan penyelesaian terbaik adalah dengan menghiris roti itu dan menyimpannya di dalam peti sejuk beku. Ini karena proses pembekuan sangat cepat, air di dalam roti tidak sempat membentuk kristal ais yang besar yang boleh merosakkan struktur isinya. Petua penting, apabila Anda ingin memakannya, ambil kepingan roti dari peti sejuk beku dan terus masukkan ke dalam pembakar roti tanpa perlu menunggu ia cair. Ini karena semasa proses pencairan, roti akan kehilangan tekstur dan kelembutannya dengan cepat. Jika Anda masih menyimpan roti di dalam peti sejuk, cubalah ubah cara Anda. Anda akan dapati keharuman dan kelembutan roti yang sebenar lebih dekat daripada yang Anda sangka. Nombor 7, madu. Madu adalah salah satu makanan paling sempurna dari alam semula jadi dan hampir tidak akan rosak. Ahli arkeologi pernah menemui madu di makam Mesir purba yang berusia lebih 3,000 tahun yang masih boleh dimakan seperti biasa. Tetapi tahukah Anda, jika Anda menyimpannya di dalam peti sejuk, madu yang hebat ini mungkin akan hilang kualitinya dalam masa beberapa minggu sahaja. Puncanya ialah suhu sejuk akan mempercepatkan proses penghabluran di dalam madu. Walaupun tidak berbahaya, ia akan mengubah sepenuhnya rupa madu dari cekair jernih keemasan menjadi isi yang kasar, berbutir, keras, dan sukar larut. Selain itu, setiap kali Anda membuka balang madu dari peti sejuk, kelembapan dari udara akan terpeluap menjadi titisan air dan jatuh ke dalam madu. Itulah musuh utama yang perlahan-lahan merosakkan sifat-sifat berharganya. Kajian dari Native Honeybee and Pollinator Research Center menyatakan bahwa madu yang disimpan pada suhu di bawah 10 darjah Celcius akan kehilangan sehingga 3% sifat antimikrobnya, yang merupakan mekanisme penting yang menjadikan madu digunakan sebagai antibiotik, semula jadi selama beribu-ribu tahun, sama ada untuk merawat luka atau menguatkan sistem imun. Kesejukan di dalam peti sejuk sedang memusnahkan manfaat-manfaat ini sedikit demi sedikit.
itu belum lagi berakhir. Rasa madu juga akan berubah. Di dalam madu terdapat lebih 100 IT jenis sebatian yang bergabung untuk menghasilkan rasa manis yang mendalam dan aroma yang unik. Tetapi apabila terdedah kepada kesejukan, sebatian ini akan terurai secara tidak sekata, menyebabkan madu grade premium yang Anda beli mungkin bertukar menjadi sirap tanpa rasa dalam masa yang singkat. Jadi, bagaimanakah kita patut menyimpan madu? Jawabannya ialah pada suhu bilik antara atintomatumifo darjah Celcius di dalam bekas yang tertutup rapat dan jauh dari cahaya matahari langsung, kerana sinaran UV juga boleh merosakkan kualiti madu. Jika madu Anda terhablur, jangan buang. Kumar rendamkan botolnya di dalam air suam dan kacau perlahan-lahan. Madu akan kembali jernih seperti asal tanpa kehilangan sebarang nilai pemakanan. Satu lagi perkara yang ramai tidak tahu, warna madu mempunyai makna. Madu berwarna gelap biasanya mempunyai lebih banyak antioksidan berbanding madu berwarna cerah, tetapi pada masa yang sama, madu berwarna gelap lebih sensitif terhadap kesejukan berbanding madu berwarna cerah. Ini bermakna jika Anda menyimpannya di dalam peti sejuk, Anda mungkin sedang memusnahkan antioksidan yang paling berharga tanpa disedari. Nomor 6. Kopi. Bagi sesiapa yang suka minum kopi yang sedap, dengar baik-baik. Jika Anda sedang menyimpan biji kopi mahal Anda di dalam peti sejuk, Anda mungkin sedang merosakkan aroma dan rasa berharganya tanpa disedari. Memang benar peti sejuk membantu mengekalkan kesegaran banyak jenis makanan, tetapi bagi kopi, ia adalah musuh utama rasanya. Ini kerana biji kopi bersifat poros dan sangat mudah menyerap bau dan rasa dari persekitarannya. Cuba bayangkan, peti sejuk Anda berbau apa? Gulai tempoyak semalam? Keju yang sudah lama dibuka, atau bekas makanan yang Anda terlupa di bahagian belakang. Biji kopi Anda menyerap semua itu seperti span, dan Anda akan mendapat secawan kopi pagi yang berbau pelik tanpa faham puncanya, tetapi bukan sekedar bau. Suhu di dalam peti sejuk yang turun naik juga menyebabkan uap air terpeluap pada biji kopi, yang menjadi titik permulaan kemerosotan kualiti dan mungkin boleh menyebabkan pertumbuhan kulat. Kajian dari Specialty Coffee Association mendapati bahawa biji kopi yang disimpan di dalam peti sejuk akan kehilangan sehingga 60% sebatian aromatiknya dalam masa seminggu sahaja. Selain itu, minyak di dalam biji kopi yang merupakan sumber utama rasa akan membeku apabila terdedah kepada kesejukan. Apabila Anda mengisarnya, minyak yang beku ini tidak akan larut dengan baik, menyebabkan pengekstrakan aroma dan rasa tidak sempurna. Hasilnya ialah kopi yang cair, hambar, dan tidak beraroma seperti yang sepatutnya. Jadi, bagaimanakah cara menyimpan kopi yang betul? Jawabannya ialah di dalam bekas legap yang tertutup rapat dan diletakkan pada suhu bilik yang stabil, sekitar 15,203 darjah Celcius. Elakkan cahaya matahari langsung kerana cahaya juga merupakan salah satu punca kopi cepat merosot kualitinya. Satu lagi petua ialah beli kopi dalam kuantiti yang sedikit, cukup untuk habis digunakan dalam masa 2 minggu. Kerana sebaik sahaja Anda membuka bungkusan kopi, oksigen sudah mula merosakkan aroma dan rasanya. Sesetengah orang menggunakan bekas vakum untuk memanjangkan hayatnya, tetapi sebenarnya membeli yang segar dan menghabiskannya dengan cepat adalah jauh lebih baik. Jika Anda benar-benar perlu menyimpannya untuk jangka masa yang lama, peti sejuk beku adalah lebih selamat daripada peti sejuk biasa, tetapi dengan satu syarat penting. Jangan bekukan semula. Anda perlu membahagikan biji kopi ke dalam bag-bag kecil untuk kegunaan setiap minggu dan hanya keluarkan apa yang Anda perlukan. Jangan masukkan semula ke dalam peti beku kerana proses membeku dan mencair berulang kali akan merosakkan biji kopi secara kekal. Kopi yang baik adalah anugerah pagi yang kita layak nikmati. Jangan biarkan cara penyimpanan yang salah merampas nikmat itu daripada Anda. Nomor 5. Bawang putih. Bagi sesiapa yang mementingkan kesihatan dan menggunakan bawang putih sebagai bahan utama dalam setiap masakan, sila dengar baik-baik. Jika Anda masih tersilap menyimpan ulas bawang putih di dalam peti sejuk, itu mungkin satu malapetaka senyap yang memusnahkan kedua-dua rasa dan nilai perubatannya tanpa Anda sedari. Sebab saya ingin menekankan perkara ini secara khusus adalah kerana bawang putih telah lama menjadi sebahagian daripada dapur rakyat Malaysia dan memainkan peranan penting dalam kesihatan, terutamanya bagi warga emas yang menggunakannya untuk menguatkan sistem imun, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung.
Tetapi, apabila bawang putih disejukkan, apa yang berlaku ialah ia akan mula bercambah. Tunas hijau yang tumbuh itu bukan sahaja tidak menarik, tetapi juga mempunyai rasa pahit dan boleh menyebabkan kerengsaan pada sistem pencernaan. Dan itu bukanlah perkara yang paling teruk. Apa yang benar-benar membimbangkan ialah kelembapan di dalam peti sejuk yang merangsang pertumbuhan sesetengah jenis kulat pada ulas bawang putih yang mungkin menghasilkan toksin, kumpulan mikotoksin yang memberi kesan buruk kepada kesehatan. Kajian dari sebuah pusat penyelidikan herba tempatan menyatakan bahwa bawang putih yang disejukkan secara berterusan selama 10 hari akan kehilangan lebih separuh daripada kandungan alicinnya. Ini adalah sebatian penting yang memberikan bawang putih sifat antibakteria, antivirus, dan kesan baik terhadap saluran darah dan jantung. Selain kehilangan nutrien, isi bawang putih juga akan menjadi lembik dari dalam karena kesejukan akan merosakkan dinding selnya. Ini menyebabkan apabila Anda menghiris atau menumbuknya, ia hanya akan menjadi pes yang melekat pada pisau dan bukannya ketulan kecil seperti yang sepatutnya. Jadi, bagaimanakah cara menyimpan bawang putih yang betul? Jawabannya ialah simpan di tempat yang kering, sejuk, dan mempunyai pengudaraan yang baik, seperti di dalam bakul rotan atau beg jaring yang longgar. Jangan simpan di dalam beg plastik atau bekas tertutup karena bawang putih perlu bernafas. Suhu yang sesuai adalah antara 15,0 darjah Celcius. Jangan letakkannya berdekatan dengan dapur atau kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari kerana haba dan kelembapan akan mempercepatkan proses perkambahan. Sebiji bawang putih yang belum diasingkan ulasnya boleh disimpan sehingga 6 bulan tanpa rosak, tetapi jika sudah diasingkan, ia harus digunakan dalam masa 10 hari untuk mendapatkan rasa dan nilai pemakanan yang maksimum. Satu lagi petua kecil yang ramai terlepas pandang. Bawang putih yang disimpan pada suhu bilik akan mengeluarkan aroma dan minyak pati dengan lebih baik berbanding bawang putih yang sejuk. Ini adalah kunci utama untuk masakan yang lazat, kerana aroma bawang putih tidak datang dari isinya, tetapi dari minyak pati yang perlu berada dalam keadaan cekair, bukan beku akibat kesejukan. Jadi, jika Anda mahukan rasa makanan yang kaya dan beraroma, serta mendapat manfaat penuh daripada bawang putih, keluarkan ia dari peti sejuk Anda, mula simpan dengan cara yang betul mulai hari ini. Nomor 4, pisang. Buah tempatan kita, tetapi jangan sekali-kali sejukkannya. Anda mungkin berpikir bahwa menyimpan pisang di dalam peti sejuk akan membantunya kekal segar lebih lama, tetapi sebenarnya ia adalah sebaliknya. Pisang yang disejukkan akan bertukar menjadi coklat kehitaman, isinya lembik seperti lumpur, dan apa yang lebih membimbangkan ialah kesan mendalam yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Pisang adalah buah tropika yang secara semula jadi tidak pernah terdedah kepada suhu yang sangat sejuk. Apabila disejukkan, sel-sel di dalamnya akan mengalami apa yang dipanggil kecederaan dingin, chilling injury. Membran sel akan pecah, enzim akan bocor, dan proses pereputan akan bermula dari dalam, menyebabkan pisang busuk dari dalam tanpa kita sedari. Kadang-kadang, walaupun luarnya masih kelihatan elok, bahagian dalamnya sudah mula merosot. Maklumat dari Jabatan Pertanian Queensland, Australia, mendapati bahawa apabila pisang disimpan pada suhu di bawah 13 darjah Celcius, kandungan vitamin C akan berkurangan sehingga 80% dalam masa 5 hari sahaja. Yang penting, pisang akan berhenti menghasilkan nutrien baru sama sekali. Daripada pisang itu masak dengan berfaedah, kita sebenarnya sedang memotong kitaran pemakanan kesehatan kita sendiri tanpa disedari. Kulit pisang yang menghitam bukan sahaja soal penampilan yang kurang menarik, tetapi ia bermakna sistem pertahanan buah itu sudah mula gagal. Bintik-bintik hitam itu adalah kawasan di mana sel-sel telah mati dan mungkin menjadi tempat pengumpulan kulat dan bakteria. Walaupun luarnya masih kelihatan boleh dimakan, bahagian dalamnya mungkin sudah mula merosot. Jadi, bagaimanakah cara terbaik menyimpan pisang? Cara terbaik ialah menyimpannya pada suhu bilik antara 13 darjah Celcius dan menggantungnya pada kangkuk untuk mengelakkan lebam akibat tekanan, serta membenarkan gas etilena dari pisang beredar dengan bebas, yang penting untuk proses pematangan yang sempurna.
Di negara kita, yang beriklim panas menggantung pisang untuk pengudaraan juga membantu melambatkan pembentukan bintik hitam. Satu lagi petua ialah Anda boleh mengawal kelajuan pematangan pisang. Jika Anda ingin pisang cepat masak, letakkannya di dalam beg kertas bersama sebiji epal yang akan merangsang pembebasan etilena. Jika Anda ingin ia lambat masak, asingkan pisang dari tandannya dan balut setiap tangkai dengan pembalut plastik. Cara ini akan mengurangkan pembebasan gas etilena sehingga 40%, sangat sesuai bagi mereka yang membeli pisang untuk dimakan sedikit demi sedikit. Apabila pisang sudah mencapai tahap kematangan yang Anda inginkan, barulah Anda boleh menyimpannya di dalam peti sejuk, tetapi tidak boleh lebih dari 1-2 hari. Walaupun kulitnya akan menjadi gelap, isinya masih boleh digunakan. Pilihan yang lebih baik untuk kesehatan ialah kupas kulitnya dan bekukan. Pisang beku apabila dibuat smoothie akan menghasilkan tekstur yang licin seperti es krim tanpa perlu menambah ais dan masih mengekalkan rasa manis semula jadinya, serta boleh disimpan lama tanpa kehilangan nutrien penting. Nomor 3, bawang besar. Menimpannya di dalam peti sejuk adalah kesilapan yang ramai tidak sedari. Ramai yang berpikir bahwa menyejukkan bawang besar adalah pilihan yang selamat, tetapi sebenarnya ini mungkin kesilapan paling serius dalam menyimpan sayuran dapur. Kerana kerosakan yang berlaku pada bawang adalah cepat dan tidak boleh dipulihkan. Sebaik sahaja Anda menutup pintu peti sejuk kelembapan dalaman yang tinggi sehingga 95% mula memberi kesan serta-merta, sedangkan bawang besar hanya memerlukan kelembapan sekitar 65% atau kurang. Nomor 2, tomato. Satu salah faham besar yang mungkin memusnahkan nilai pemakanannya tanpa Anda sedari. Siapa sangka hanya dengan menyejukkan tomato boleh membawa kesan yang begitu besar, tetapi apabila Anda mengetahui kebenaran saintifik di sebaliknya, Anda mungkin tidak akan memandang tomato dengan cara yang sama lagi. Kerana tingkah laku yang kelihatan tidak berbahaya ini sebenarnya perlahan-lahan memusnahkan nutrien berharga yang dimiliki oleh tomato sehingga habis tanpa kita sadari. Penyelidik dari University Florida, Amerika Syarikat, telah menemui sesuatu yang tidak dijangka. Menyimpan tomato pada suhu rendah bukan sahaja membuatkan isinya menjadi lembut dan tawar, tetapi ia sampai ke tahap mematikan fungsi gen yang mengawal aroma dan rasa dalam buah tomato. Dan yang paling teruk, apabila gen-gen itu telah berhenti berfungsi, walaupun Anda mengeluarkan tomato dari peti sejuk dan mengembalikannya ke suhu bilik, fungsi gen ini tidak dapat dipulihkan lagi. Perubahan ini berlaku pada peringkat genetik, bukan sekadar rupa luaran. Dalam kajian ini, saintis memeriksa lebih 25,000 gen dalam tomato dan mendapati bahwa apabila tomato disimpan pada suhu di bawah 12 darjah Celcius, gen yang berkaitan dengan penghasilan sebatian perisa akan dihalang serta-merta. Ini menjadikan tomato yang pernah menjadi sumber antioksidan yang hebat hanya menjadi bebola air berwarna merah tanpa rasa dan hampir tiada nilai pemakanan, seperti buah yang kulitnya kantik tetapi isinya kosong. Isu ini amat penting bagi warga emas kerana tomato adalah sumber utama lycopene, sejenis antioksidan kuat yang membantu melindungi jantung, melambatkan kemerosotan sel, dan mencegah beberapa jenis kanser. Tetapi jika tomato disimpan di dalam peti sejuk, jumlah lycopene yang boleh diserap oleh badan akan berkurangan sehingga 65%. Bukan itu sahaja, lycopene perlu bekerja sama dengan enzim tertentu untuk diserap dengan cekap, tetapi kesejukan dari peti sejuk akan memusnahkan enzim-enzim ini sepenuhnya. Ini bermakna kita bukan sahaja kehilangan kuantiti nutrien, tetapi juga kehilangan keupayaan untuk menggunakannya. Melalui mikroskop, saintis mendapati bahwa kesejukan akan mencipta kristal ais kecil di dalam isi tomato yang memecahkan dinding sel, menyebabkan isinya menjadi lembik seperti span dan mempunyai tekstur yang kasar dan tidak menyelerakan. Jadi, apakah cara yang betul untuk menyimpan tomato? Sangat mudah. Simpan pada suhu bilik dengan bahagian tangkainya di bawah untuk mengelakkan kelembapan meresap masuk dan menghalang kuman. Letakkan tomato di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik, elakkan cahaya matahari langsung, tetapi jangan juga sembunyiannya di dalam kabinet tertutup kerana tomato memerlukan sedikit cahaya untuk mengekalkan nilai pemakanannya. Jangan sekali-kali masukkannya ke dalam beg plastik kerana tomato akan mengeluarkan gas etilena secara semula jadi. Apabila gas ini terperangkap, ia akan mempersepatkan proses pematangan secara berlebihan sehingga busuk.
Bagi tomato yang sudah masak, ia harus dimakan dalam masa 3,3 by hari. Jika terlalu banyak, proseskannya menjadi esos tomato dan bekukan. Bukan sahaja ia tahan lebih lama, tetapi sos tomato yang dimasak juga membantu badan menyerap likopena dengan lebih baik berbanding tomato segar. Nomor 1. Avocado. Buah yang patut Anda jaga seperti harta karun. Akhir sekali saya simpan yang paling penting sebagai kemuncak klip ini, yaitu avocado. Ramai yang mungkin tidak tahu bahwa hanya dengan memasukkan avocado ke dalam peti sejuk adalah seperti mensederakan makanan berkhasiat ini tanpa sengaja. Kerosakan yang berlaku sangat teruk, sehingga kan buah-buahan lain kelihatan seperti bukan masalah besar jika dibandingkan karena nutrien yang hilang tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Avocado adalah salah satu daripada beberapa jenis buah yang kaya dengan lemak baik, terutamanya asid oleik, yang sangat penting untuk otak warga emas. Ia juga membekalkan lebih 20 jenis nutrien penting. Tetapi, apa yang ramai tidak tahu, menyejukkan avocado akan memusnahkan lemak baik ini dengan cepat melalui proses pengoksidaan lipid, yaitu apabila lemak terdedah kepada suhu rendah dan teroksida, bertukar menjadi radikal bebas dan bukannya nutrien yang baik untuk badan. Ia menjadi pemangkin kepada keradangan di peringkat sel. Kajian dari University Stanford mendapati bahwa apabila avocado disejukkan selama 4 hari sahaja, keupayaan antioksidannya akan berkurangan sehingga 90%. Ini adalah kehilangan vitamin E, vitamin C, dan bahan anti radang yang amat dikesali. Kesejukan juga merangsang sejenis enzim yang dipanggil polyphenol oksidase yang biasanya menyebabkan isi buah menjadi perang. Tetapi dalam keadaan sejuk, ia akan bekerja berkali ganda lebih kuat menjadi pemusnah dinding sel avocado, menyebabkan isinya merosot dari dalam secara perlahan-lahan dan bertukar menjadi kasar, liat, kelat, dan tidak sedap lagi. Ramai yang pernah mengalami avocado yang isinya lembik dengan minyak terpisah daripada seratnya menjadi gumpalan minyak melekit yang tidak boleh dilenyek. Semua ini berlaku akibat cara penyejukan yang salah. Jadi bagaimanakah kita patut menyimpan avocado untuk mengekalkan nilainya? Jawabannya, simpan pada suhu bilik sekitar 18 K darjah Celcius. Letakkannya di dalam mangkuk terbuka di dapur. Jangan tutup dalam beg plastik karena avocado memerlukan peredaran udara untuk masak secara semula jadi. Jika ingin mempercepatkan proses masak, letakkannya bersama pisang di dalam beg kertas. Apabila avocado sudah masak, barulah ia boleh disejukkan jika perlu dan hanya untuk 2,3 hari sahaja. Pilihan yang lebih baik adalah dengan membeli buah pada tahap kematangan yang berbeza-beza supaya Anda sentiasa mempunyai buah yang sedia untuk dimakan tanpa perlu menyejukkannya. Bagaimana jika kita sudah memotong avocado tetapi tidak habis? Ini petuanya. Simpan bijinya di dalam separuh buah yang belum dimakan. Sapukan sedikit jus limau pada isi yang terdedah. Kemudian tutup dengan bekas vakum dan masukkan seirisan kecil bawang besar. Bau sulfur dari bawang akan membantu melambatkan proses pemerangan tanpa mengubah rasa. Cara ini boleh menyimpan separuh avocado sehingga 2 hari tanpa kehilangan rasa. Perbedaan antara avocado yang disimpan dengan betul dan yang disejukkan dengan salah adalah seperti siang dan malam. Satu mengekalkan kelicinan, kelembutan, dan lemak baik yang lengkap. Satu lagi menjadi buah yang telah hilang nilainya dan tidak patut dimakan. Jadi setiap kali Anda membawa avocado ke dapur, ingatlah bahwa Anda sedang menjaga otak, jantung, dan sistem imun Anda dengan cara yang mudah yang bermula dari penyimpanan yang betul. Akhir sekali, kebenaran tentang menyejukkan sesetengah makanan telah lama tersembunyi. 9 jenis makanan yang kita bincangkan hari ini mungkin kelihatan biasa, tetapi di sebaliknya adalah ratusan ringgit yang dibazirkan setiap tahun, dan lebih penting lagi, nilai pemakanan yang hilang tanpa Anda sedari, yang perlahan-lahan memberi kesan kepada kesehatan kita setiap hari. Terutamanya pada usia persaraan, setiap nutrien amat bermakna. Menyimpan makanan dengan cara yang salah mungkin memusnahkan semua usaha Anda tanpa disedari. Mulai sekarang, saya mahu Anda kembali mengawal apa yang Anda letakkan di dalam peti sejuk Anda. Belajarlah cara menyimpan makanan dengan betul untuk memulihkan nilai pemakanannya sepenuhnya, karena badan Anda layak menerima yang terbaik. Dan sekarang, saya ingin mendengar daripada Anda.
Di antara semua makanan hari ini, jenis manakah yang paling mengejutkan Anda? Adakah makanan yang telah Anda simpan di dalam peti sejuk selama bertahun-tahun tanpa mengetahui ia mungkin merosakkan kesehatan dan mengurangkan nutrien? Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Pasukan kami membaca setiap message dengan teliti, dan komen Anda adalah dorongan penting yang membolehkan kami terus menghasilkan kandungan yang baik seperti ini. Jangan lupa untuk tekan suka, langan, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak terlepas video baru dari saluran kesehatan warga emas. Kerana setiap hari kami akan membawakan pengetahuan berguna yang akan membantu Anda dan orang yang Anda sayangi menjadi lebih sihat dan bahagia. Terima kasih setulusnya kerana bersama kami sehingga akhir video. Jumpa lagi dalam klip seterusnya. Semoga kesehatan yang baik sentiasa bersama Anda.